Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan merangkumi keseluruhan isi kandungan seperti yang tertera bagi tajuk yang ditugaskan, iaitu sekolah dan persekitaran. Kita mulakan dahulu dengan mengenali dan mendalami istilah yang membawa maksud kepada tajuk ini. Sekolah merupakan satu bangunan atau institusi pendidikan yang dibina berfungsi sebagai pusat penyebaran maklumat dan ilmu pengetahuan. Perkataan sekolah berasal dari bahasa Latin iaitu Chloe, sekolah atau skolai, yang bermaksud waktu lapang yang diisi dengan perkara yang berfaedah. Sekolah juga merupakan satu institusi yang formal kerana ia boleh mengubah pemikiran, tingkah laku dan sikap murid-murid sehingga membina sebuah individu yang berkualiti. Persekitaran pula merujuk kepada rangkaian hubungan yang berlaku di antara anggota komuniti sekolah berdasarkan faktor struktur, peribadi dan fungsi institusi pendidikan. Persekitaran fizikal di sekolah merujuk kepada keadaan di mana terdapat reka bentuk bilik darjah seperti susunan meja, kerusi, lampu, papan putih, tandas, pusat sumber dan sebagainya bagi menawarkan keselesaan dan meningkatkan kebersanan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekolah dan masyarakat sentiasa berkait rapat antara satu sama lain. Oleh yang demikian, masyarakat merujuk kepada satu kelompok sosial di mana ahli-ahlinya duduk di kawasan tertentu dan hidup bersama serta mempunyai pemimpin, peraturan dan norma tertentu dalam organisasi tersebut. Tujuan utama dalam hubung kait ini adalah untuk membentuk persepsi anak terhadap dunia luar sekaligus berfungsi sebagai jambatan dalam kemajuan pendidikan di negara. Objektif kajian adalah bertujuan untuk menetapkan sasaran yang boleh dicerap sepanjang proses penyelidikan dijalankan. Oleh itu, objektif yang diterapkan adalah untuk mengkaji hubungan antara sekolah dan masyarakat, untuk mengenal pasti kemudahan yang ada dalam sekolah dan persekitarannya, untuk mengetahui isu-isu yang berlaku di sekolah, seterusnya untuk mengukur tahap pendidikan dan globalisasi di sekolah, dan akhir sekali untuk mengkaji kaedah pentadbiran yang berlaku di sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian latar belakang. Terdapat 5 jenis faktor-faktor sekolah dan persekitaran. Yang pertama, PIBG, program kesihatan, pentadbiran sekolah, program keselamatan serta program EXA. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor yang pertama iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG. Okey, yang pertama, PIBG ini mampu membantu pihak sekolah dalam melaksanakan pelbagai program yang melibatkan kemasyarakatan seperti gotong royong dan juga hari sukan sekolah. Okey, yang kedua, PIBG juga berperanan sebagai sumber maklumat antara pihak sekolah dan pihak ibu bapa kerana dapat berkongsi dan bertukar idea dalam memantapkan lagi pembangunan sekolah. Okey, seterusnya, PIBG juga dapat mengadakan forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid supaya murid-murid dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka. Okey, seterusnya, PIBG juga dapat memberikan peluang kepada ibu bapa dan guru dalam berunding antara satu sama lain dengan cara memperbaiki taraf pendidikan. Okey, yang terakhir ialah PIBG juga dapat membantu dan menambahkan lagi usaha sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan murid-murid seperti menambahkan lagi prasarana di sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor yang kedua iaitu program kesihatan. Okey, program kesihatan ini meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang direka untuk mempertahankan, menggalakkan dan menjaga kesihatan optimum murid-murid. Okey, rancangan kesihatan sekolah juga dijalankan untuk melahirkan pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah yang sihat dan produktif. Okey, seterusnya, program kesihatan ini mempunyai perkhidmatan kesihatan seperti promosi kesihatan dan pemakanan, penjagaan kesihatan, rawatan, rujukan serta penempatan di dalam kelas khas. Okey, program kesihatan ini dijalankan di sekolah supaya guru-guru dan ibu bapa tahu betapa pentingnya kesihatan ini kepada murid-murid. Okey, program kesihatan juga dapat membina kefahaman dan kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan kesihatan optimum dan amalan cara hidup yang sihat.
Okey, yang terakhir, program kesihatan juga dapat dilaksanakan dengan melaksanakan rancangan khas seperti rancangan makanan tambahan iaitu RMT dan juga program susu sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor yang ketiga iaitu pentadbiran sekolah. Okey, Griffiths 1959 menyatakan bahawa pentadbiran merupakan satu corak tingkah laku yang didapati dalam semua organisasi manusia dan ia merupakan proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial tersebut. Okey, Drucker 1945 juga berkata menjelaskan bahawa pentadbiran itu merupakan sumber asas dan sumber yang paling berharga. Okey, untuk menguruskan sesuatu organisasi, seseorang pentadbir ataupun pemimpin seharusnya memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pentadbiran. Okey, yang terakhir, matlamat akhir yang dikehendaki dalam pentadbiran sekolah ataupun institusi ialah untuk meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran meliputi peranan yang dimainkan oleh sekolah, jabatan pendidikan, institut pendidikan guru serta universiti. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang keempat iaitu program keselamatan. Program ini dijalankan dengan cara melancarkan program sekolah selamat untuk membendung masalah disiplin pelajar. Seterusnya, ianya juga mempunyai kesedaran tentang keselamatan dan diterjemahkan melalui sikap dan tingkah laku sensitif, prihatin dan tanggungjawab profesional untuk menjamin sesi pembelajaran murid berjalan dengan baik. Okey, seterusnya, murid-murid juga menjadi tanggungjawab pihak sekolah ketika mereka berada di dalam kawasan sekolah. Okey, yang terakhir, tanggungjawab menjaga keselamatan murid-murid haruslah digalas dan diawasi bersama antara pihak sekolah, ibu bapa serta masyarakat sekeliling supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini kepada para pelajar. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang terakhir iaitu program ESA. Okey. Yang pertama, ekosistem kondusif sektor awam iaitu EXA yang bermula pada Januari 2014 iaitu adalah penjenamaan semula daripada amanan 5S. Okey, program EXA ini merupakan penambahan beberapa elemen-elemen baharu iaitu imej korporat, kreativiti dan inovasi, amalan hijau, persekitaran kondusif serta kepelbagaian agensi. Okey, program ESA ini dilaksanakan untuk meningkatkan lagi prestasi serta daya saing sesuatu organisasi. Okey, ESA juga dapat menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan jabatan ataupun agensi sektor awam. Ianya juga berupaya bagi mengukuhkan lagi sistem pengurusan kualiti sesuatu jabatan ataupun agensi. Seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. Seperti yang kita tahu, sekolah ni merupakan tempat di mana kita semua menimba ilmu pengetahuan. Tetapi masih ramai yang tidak tahu bagaimana sistem sekolah membangun serta meningkat ke tahap yang lebih maju. Okey, di sini saya akan terangkan tentang beberapa masalah yang berlaku. Okey, yang pertama, masih ada segelintir masyarakat yang tidak mengambil tahu tentang persekitaran yang berlaku di sekolah. Ini kerana tiada usaha yang mereka lakukan untuk mendalami dan mengetahui tentang persekitaran dan proses pentadbiran yang berlaku di sekolah. Okey, seterusnya, pihak sekolah tidak mempunyai kewangan yang kukuh untuk menambah baik prasarana di sekolah. Contohnya komputer serta peralatan-peralatan sukan. Ini semua sangatlah penting untuk membangunkan dan mencapai matlamat sekolah. Seterusnya, mari kita pergi pada bahagian kaedah kajian. Kaedah kajian ini adalah merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat atau isi yang lebih tepat berkaitan dengan kajian yang dilakukan ini. Antara kaedah kajian yang digunakan adalah pemerhatian, temu bual dan perbincangan dalam kumpulan. Kaedah yang pertama adalah pemerhatian, di mana pemerhatian adalah untuk mengukur pemboleh upah penyelidikan dalam kajian ini. Yang kedua, untuk melihat suasana yang berlaku antara guru dan murid serta keadaan di sekeliling sekolah. Yang ketiga, dapat memberikan maklumat yang lebih jelas tentang kajian ini. Kaedah yang kedua adalah temu bual, di mana untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas. Yang kedua, berlakunya antara dua belah pihak iaitu pihak sekolah dan pihak kami. Dan yang ketiga adalah dapat melengkapkan isi kandungan yang diperlukan untuk kajian ini.
Dan kaedah yang ketiga adalah perbincangan dalam kumpulan, di mana kerjasama antara ahli kumpulan sangat penting untuk menyiapkan tugasan ini dalam waktu yang tepat. Yang kedua adalah melakukan tugasan yang telah dibahagikan. Dan yang ketiga adalah mampu menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang diberikan. Seterusnya adalah instrumen soal cerdik. Untuk instrumen soal cerdik, kami menyediakan beberapa soalan untuk sesi temu bual bersama pihak sekolah untuk mendapatkan isi atau maklumat yang lebih tepat berkaitan dengan hubungan sekolah dan persekitarannya, iaitu masyarakat. Faktor yang pertama adalah PIBG. Soalan yang dikemukakan antaranya adalah bertujuan untuk mengetahui apakah contoh-contoh sumbangan yang diterima dari pihak luar kepada pihak sekolah dan bagaimanakah pihak sekolah menguruskan sumbangan tersebut untuk meningkatkan prestasi sekolah ke tahap yang lebih cemerlang. Bagi program kesihatan pula, antara soalan yang dikemukakan adalah bertujuan untuk mengetahui adakah pihak sekolah mempunyai hubungan antara hospital dan klinik dan apakah tindakan yang sekolah akan lakukan sekiranya berlakunya sebarang kecederaan terhadap murid. Untuk pentadbiran sekolah pula, ini adalah soalan yang dikemukakan kepada pihak sekolah untuk mengetahui bagaimanakah pentadbiran sekolah dijalankan bersama masyarakat di luar. Bagi program keselamatan pula, soalan yang dikemukakan adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pihak sekolah menguruskan keselamatan anak-anak murid dan serta masyarakat luar ketika melakukan beberapa program. Dan yang terakhir adalah program EXA. Soalan-soalan yang dikemukakan berkaitan dengan program EXA adalah bertujuan untuk mendalami tentang program ini serta ingin mengetahui adakah program EXA ini berkesan untuk merapatkan hubungan antara sekolah dan masyarakat luar. Untuk dapatan kajian mengenai masyarakat luar terhadap pengurusan sebuah sekolah, ada 5, iaitu PIBG, program kesihatan, pihak pentadbiran, program keselamatan dan juga program EXA. Yang pertama ialah pihak PIBG. Pihak luar sangat memainkan peranan yang penting dalam pengurusan sesebuah sekolah. Ia berperanan membentuk kemanjadian pelajar dan mampu menyumbang kepada kecemerlangan dan peningkatan kualiti pelajar. Seterusnya ialah program kesihatan, menjalankan pelbagai prosedur bagi mengekalkan keselamatan setiap individu di sekolah, mengadakan program kesihatan seperti cegah denggi dan juga thalassemia yang melibatkan pegawai kesihatan. Persekitaran kesihatan sangat penting untuk menjamin keselamatan individu. Seterusnya kita pergi kepada pentadbiran sekolah, iaitu menjalankan misi, visi dan KPI sekolah. Dapat bersama-sama berganding bahu bukan sahaja dengan pihak guru, malah dengan pihak pelajar dalam memajukan sekolah. Menyediakan pelbagai sumber dari sudut peralatan, kemudahan, kepelbagaian sistem dan prosedur. Membantu pihak sekolah untuk menguruskan sekolah dengan lebih berkesan. Seterusnya, program keselamatan. Program keselamatan mengenai program cegah bahaya dan risiko di sekolah, penggunaan alatan kecemasan yang betul dan drill kecemasan. Bertanggungjawab dalam memberikan laporan khusus kepada pihak sekolah adalah sesuatu insiden. Hal ini adalah untuk mengelakkan insiden yang tidak diingini berlaku dan berulang. Seterusnya ialah program EXA, mewujudkan persekitaran yang baik, selamat dan kondusif untuk semua individu di sekolah. Antara contoh program ialah program 5S dan juga 3R. Selain itu, ibu bapa, pihak pengawal kesihatan dan pihak keselamatan berperanan dalam membantu pengurusan sesebuah sekolah. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa masyarakat luar memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam pengurusan sebuah sekolah daripada sudut keselamatan, kesihatan dan juga kecemerlangan individu di sekolah. Seterusnya ialah analisis SWOT yang mempunyai 4 komponen, iaitu kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga peluang. Mari kita lihat komponen yang pertama, iaitu kekuatan. Kekuatan yang ada di sekolah ini ialah pentadbiran sekolah yang teratur. Yang kedua ialah fasiliti sekolah yang berkualiti dan memuaskan. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan secara berkala terhadap fasiliti yang berada di sekolah. Yang keempat ialah persekitaran sekolah yang kondusif. Bagi komponen yang kedua ialah kelemahan. Kelemahan yang ada di sekolah ini ialah prasarana sekolah yang tidak mencukupi, sumber kewangannya tidak cukup, contohnya tidak dapat menyediakan keselesaan kepada para pelajar seperti tempat menunggu ibu bapa ataupun tempat menunggu untuk pulang kepada pelajar tidak mempunyai bumbung yang menyebabkan pelajar kepanasan
dan basah ketika waktu hujan. Yang ketiga iaitu cabaran. Antara cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah ialah ibu bapa kurang mengambil perhatian dalam pembelajaran anak-anak di rumah. Yang kedua, ibu bapa hanya bergantung 100% kepada didikan guru di sekolah. Yang ketiga, oleh sebab itu para pelajar berasa malas dan kurang minat terhadap pelajaran. Ini adalah antara cabaran yang dihadapi oleh sekolah jika ibu bapa tidak memberi kerjasama dalam mendidik pelajar ketika berada di rumah. Komponen yang keempat iaitu peluang. Yang pertama iaitu peranan PIBG terhadap sekolah adalah sangat penting. Yang kedua, PIBG juga memberi sokongan dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah. Ini berhubung kait antara kerjasama antara ibu bapa dan juga pihak sekolah. Yang ketiga ialah pelajar dapat meningkatkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Untuk bahagian rumusan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kita dapat lihat yang pertama, kerjasama antara masyarakat luar dalam membangunkan prestasi serta fasiliti yang ada di sekolah. Yang kedua, dapat menimbulkan suasana sekolah yang aman dan harmoni. Yang ketiga, memastikan segala aktiviti di sekolah yang melibatkan masyarakat sekeliling berjalan dengan lancar. Yang keempat, kelengkapan sekolah juga perlu sentiasa cukup dalam memastikan suasana pembelajaran berada dalam keadaan yang selesa dan tenang agar murid dapat menumpukan perhatian sepenuhnya semasa di sekolah. Yang kelima, walau bagaimanapun kita sebagai masyarakat luar wajarlah sentiasa peka dalam mengambil berat berkaitan kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada sesetengah sekolah, kerana di situ juga kita menerima ilmu sehinggalah kita menjadi seseorang yang berjaya. Sekian, terima kasih.